Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua pelajar-pelajar cikgu yang tengah tengok video ni. Macam biasa, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan kita dah dilanjutkan kepada 28 hari bulan April, unfortunately, jadi kita punya kelas pun terpaksa dijalankan secara online juga untuk minggu kali ini, okay? So, tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada video kita untuk kali ini. Kita dah masuk untuk bab 8, iaitu tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. 8.1 kita dah cover, kita terus masuk kepada 8.2. 8.2 untuk kali ini, 8.2, tajuk dia kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okay? So, kita akan tengok kepentingan yang ini dululah. Okey, kita akan tengok yang ini dulu, iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. 4 hutan yang kita dah cover awal-awal sebelum ni lah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, keseimbangan ekosistem. Penerangan dia, interaksi antara komponen biotik, tumbuh-tumbuhan semula jadi, hidupan dan pengurai dengan komponen abiotik, mineral cahaya matahari, air, tanah dan udara mewujudkan keseimbangan ekosistem. Hutan paya bakau membentuk ekosistem yang sangat penting di pinggir laut. Apa kepentingan hutan paya bakau ni? Dia boleh bertindak sebagai benteng daripada pinggir laut tu jadi terhakis. Jadi apabila ada pokok paya bakau ni, pinggir laut tu dia punya tanah tu tak jadi terhakis sangat lah. Okay? Dia akan mengurangkan hakisan dekat pinggir laut. Seterusnya, kita tengok kepentingan yang seterusnya, iaitu sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan ini dia membekalkan sumber makanan kepada kita. Okay? Contohnya madu, sirap maple, manisan daripada pokok maple. Pokok maple tahu kan, cikgu dah tunjuk dekat video minggu lepas. Tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti cendawan Lion's Mane, pucuk paku dan rebung menjadi sumber makanan. Basically semua jenis makanan, semua jenis tumbuhan yang kita boleh makan lah. Okay? Dengan adanya tumbuh-tumbuhan ni, kita pun boleh makan. Okay? So itulah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya ialah sumber perubatan. Okey. Okey, kepentingan dia sumber perubatan. Banyak tumbuhan semula jadi menjadi sumber dalam perubatan. Okey, banyak tumbuh-tumbuhan yang digunakan dekat luar sana dalam bidang perubatan. Poin yang kedua, daun, kulit atau akar digunakan sebagai bahan dalam perubatan. Contohnya cendawan ginseng, tumbuhan herba seperti elderberry. Elderberry ni macam mana pokok dia? Macam ni Ini ialah pokok elderberry. Lepas tu, ini sumber perubatan. Ini yang ketiga. Kita tengok yang keempat. Yang keempat ialah sumber bahan industri. Okey? Sumber bahan industri, kita tengok penerangan dia. Tumbuh-tumbuhan semula jadi membekalkan bahan untuk industri seperti membuat kayu gergaji atau papan dan membuat bangunan. Okey, kita banyak gunakan tumbuh-tumbuhan untuk buat bangunan. Okey. Seterusnya, pokok kayu keras seperti jati dari hutan monsun tropika digunakan dalam industri perabot. Okey, kita buat kerusi, meja. Seterusnya, pokok buluh dan rotan digunakan dalam industri perabot dan kraft tangan seperti membuat bakul. Okey, dan yang terakhir, kulit kayu digunakan sebagai bahan membuat tika. Dia gunakan kulit kayu tu dan dia jadikan tika. Okey, so ini semua melibatkan industri pembuatan daripada hasil hutan, pokok, rotan, kulit kayu. Diorang hasilkan barang-barang yang boleh dijual. Bakul, tika, perabot, semua benda ni Okey, ini poin yang sama juga untuk sumber bahan industri, cuma cikgu bahagi dia kepada dua bahagian Okey, seterusnya ialah damar pokok digunakan sebagai varnis dan perekat. Varnis ni apa? Varnis ni ialah bahan yang kita gunakan dekat bahagian perabot supaya perabot tu nampak berkilat, dia nampak bersih, dia nampak macam baru. Okey. Seterusnya, tumbuhan kesumbar ataupun Bixa orellana digunakan dalam industri sebagai pewarna makanan dan sebagai bahan perubatan tradisional oleh penduduk di Amerika Selatan. Digunakan untuk mewarnakan margarin, mentega dan juga keju. Tumbuhan hutan bakau pula digunakan dalam membuat kayu cerucuk dan arang kayu.
Jadi ini ialah kepentingan tumbuh-tumbuhan daripada aspek sumber bahan industri. Seterusnya, kita tengok kepentingan tumbuh-tumbuhan ni daripada aspek ekopelancongan. Okey, macam mana tumbuh-tumbuhan ni boleh menyumbang kepada ekopelancongan negara kita. Poin yang pertama, hutan menjadi kawasan rekreasi yang diminati ramai, terutamanya bagi kumpulan yang menghargai keindahan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Untuk mereka-mereka yang jenis suka venture ke dalam di kawasan yang semula jadi, dekat hutan ke, dekat gunung-gunung ke, okey. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan ni yang dijaga dengan cantik, dijaga dengan semula jadi, okey, dia akan boleh menarik minat orang untuk datang melancong ke negara kita. Poin yang seterusnya, contoh yang dia bagi, pelancong melakukan aktiviti merentas hutan serta memerhati burung dan juga hidupan liar yang ada dekat negara kita. Okey? Ada haiwan dekat negara kita yang tak ada dekat negara diorang. Jadi diorang pun datang ke negara kita untuk tengoklah haiwan-haiwan tu. Okey? Seterusnya, kepentingan yang seterusnya iaitu mengurangkan hakisan banjir dan juga tanah runtuh macam yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, poin yang pertama, tumbuh-tumbuhan semula jadi menjadi penutup permukaan bumi. Dapat mengurangkan kelajuan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan membantu tanah bertindak seperti span yang menyerap air. Tumbuh-tumbuhan semula jadi melindungi lapisan tanah permukaan daripada hakisan air dan angin. Cengkaman akar memegang tanah daripada terhakis atau berlaku runtuhan tanah serta mengelakkan berlakunya banjir. Dengan adanya pokok-pokok ni, diorang akar yang keluar daripada pokok-pokok ni, diorang akan mencengkam tanah tu. Jadi kedudukan tanah tu dia akan jadi lagi kukuh. Okey, dia akan susah untuk bergerak. Jadi apabila hujan ke, ada angin kuat ke, tanah tu dia akan stay firm, dia akan kekal macam tu je. Okey, dan apabila adanya pokok-pokok ni, bila hujan turun, air yang kena dekat permukaan tanah tu dia akan jadi lagi perlahan lah, sebab dia dah dihalang dulu oleh daun, okey, daripada ranting-ranting pokok, okey. So jadi air yang sampai dekat permukaan bumi tu dia jadi lagi perlahan. Jadi bila jadi lagi perlahan, tanah tu dia tak mudah terhakis lah, okey. Seterusnya, kepentingan yang seterusnya ialah peluang pekerjaan dan juga merupakan sumber pendapatan. Poin yang pertama, aktiviti yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi memberikan peluang pekerjaan dan pendapatan kepada penduduk setempat. Okey? Penduduk setempat dapat menjual hasil tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti ginseng untuk memperoleh pendapatan. Apa-apa saja hasil hutan yang diorang boleh kumpul daripada hutan, diorang cari, lepas tu diorang jual. Okey? Dan hasil tu diorang boleh dah guna, diorang dapatlah duit. Dan poin yang terakhir, kegiatan ekopelancongan membawa keuntungan kepada negara kerana menambah pendapatan negara dan juga meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Okey? Lepas tu kita tengok kepentingan yang seterusnya, iaitu menyederhanakan suhu ataupun dalam kurungan mengawal suhu. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan ni, dia boleh menyederhanakan suhu. Kita tengok poin yang pertama, semasa proses transpirasi ni macam cikgu dah tunjuk dekat video minggu lepas, tumbuh-tumbuhan semula jadi kehilangan air dalam bentuk wap air. Wap air ini menyederhanakan suhu kawasan sekitarnya, dan semasa proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Jadi apabila berlakunya proses transpirasi ni, dia mengeluarkan wap air. Dengan adanya wap air ni akan membuatkan udara dekat kawasan sekitar kita jadi rasa lebih sejuk. Sebab itu apabila kita pergi dekat kawasan yang berhutan, yang hutan tebal, dia rasa lebih sejuk berbanding kawasan yang kurang hutan dia. Walaupun dua-dua kawasan, contoh ada kawasan bandar dengan kawasan hutan, dua-dua menerima jumlah cahaya matahari yang sama, tapi dekat kawasan hutan dia akan rasa lebih sejuk sebab pokok ni dia akan mengeluarkan wap air. Jadi daripada wap air tu kita akan rasa persekitaran kita sejuk je. Okey? So itu untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya kita beralih pula kepada kepentingan hidupan liar. Okey?
Kepentingan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, kita tengok kepentingan dia. Kepentingan dia yang pertama ialah keseimbangan ekosistem, macam poin dekat tumbuh-tumbuhan tadi juga. Okey. Yang pertama, hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi membentuk ekosistem dan biom. Maksudnya hidupan liar dengan tumbuh-tumbuhan dia bergantung antara satu sama lain untuk terus hidup. Betul tak? Contoh macam burung dengan pokok buah. Dengan pokok buah pisang ke betik ke apa-apa je lah yang burung tu makan. Betul tak? Macam mana burung bergantung pada pokok tu, maksudnya burung dia memerlukan makanan daripada pokok tu untuk dia terus hidup. Kalau dia tak ada pokok-pokok, tak ada buah-buahan, burung pun boleh mati sebab dia tak dapat makanan. Macam mana pokok pula bergantung kepada burung ni? Caranya ialah apabila burung ni dia makan buah-buahan daripada pokok tu, biji-biji benih yang dia dah makan tu, bila dia keluarkan najis daripada makanan yang dia dah makan tu, biji benih yang dia keluarkan tu daripada burung tu, dia akan bercambah jadi pokok yang baru. Okey, so dia bergantung antara satu sama lain. Seterusnya, keseimbangan ekosistem bergantung pada habitat semula jadi dan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik yang macam kita bincang dekat kepentingan tumbuh-tumbuhan tadi. Hidupan liar merupakan indikator atau penanda bagi ekosistem yang sihat. Okey, maksudnya kalau dekat kawasan tu banyak hidupan liar hidup, maksudnya dekat kawasan itu ekosistem dia sihat lah. Okey. Contohnya kawasan paya Sundarbans di timur laut India dan juga Bangladesh merupakan suatu ekosistem yang mempunyai pelbagai hidupan liar. Harimau Bengal adalah antara hidupan liar di sini. Okey, ini ialah contoh harimau Bengal. Ini ialah rupa harimau Bengal. Okey, kepentingan yang seterusnya ialah kepentingan hidupan liar ni dia merupakan sebagai pengawal semula jadi. Okey, kepelbagaian hidupan liar memastikan tiada satu jenis hidupan liar yang semakin bertambah bilangannya. Contohnya, burung hantu memburu tikus menyebabkan bilangan tikus tidak meningkat dengan mendadak. Okey. Seterusnya, gajah pula menarik turun pokok dan memecahkan semak berduri menyebabkan wujudnya padang rumput untuk memudahkan hidupan lain dapat bertahan hidup dan memperoleh makanan di lantai hutan. Okey, jadi dia macam memberikan manfaat kepada satu sama lain dekat hidupan liar ni. Kepentingan yang seterusnya ialah menambah kesuburan tanah secara semula jadi. Hidupan liar yang mati akan reput dan diuraikan. Hal ini dapat menyuburkan kawasan habitatnya dan menggalakkan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Cacing tanah pula memberikan pengudaraan kepada tanah dan membantu akar tumbuhan mendapat oksigen yang mencukupi. Jadi apabila hidupan ni mati, dia punya bangkai tu, dia punya sisa-sisa tu dia akan mereput, lepas tu dia akan diuraikan. Okey, apabila dia dah terurai tu, dia akan bercampur semua dengan tanah, lepas tu dia akan menyuburkan lagi tanah tu. Apabila tanah tu subur, pokok-pokok lain pun bolehlah hidup dengan sihat. Lepas tu cacing-cacing yang menguraikan bangkai ni pun dia akan ada dalam tanah. Lepas tu apabila cacing bergerak dalam tanah, dia akan cipta satu ruang-ruang yang halus. Betul tak? Dia akan bergerak, so dia akan tinggalkan ruang-ruang yang halus. Daripada ruang-ruang ni lah, akar-akar pokok dalam tanah tu dia boleh mendapatkan sumber oksigen. Okey. So itu kepentingan dia. Yang seterusnya ialah penyebaran benih dan juga penyerbukan. Macam yang cikgu explain tadi, hidupan liar memainkan peranan utama dalam membantu percambahan biji benih tumbuh-tumbuhan semula jadi. Benih tumbuhan yang dimakan oleh hidupan liar tetapi tidak hadam akan keluar dari badannya bersama-sama dengan najis. Najis hidupan liar akan menyuburkan kawasan hutan kerana najis itu bertindak sebagai baja dan diserap ke dalam tanah. Serangga pula membantu penyerbukan atau pendebungaan tumbuh-tumbuhan. Contohnya macam lebah ke, apa-apa saja serangga lah yang dia hidup bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Kepentingan hidupan liar yang seterusnya ialah ekopelancongan. Ekosistem hutan yang unik dengan pelbagai hidupan liar dapat mempromosikan aktiviti ekopelancongan. Contohnya di Taman Negara Khao Sok di Thailand dan Taman Negara Panajarvi dekat Rusia. Okey?
apabila dia ada haiwan-haiwan yang eksotik, haiwan-haiwan yang tak ada dekat negara lain, dia boleh menarik minat daripada pelancong-pelancong asing untuk datang ke negara kita dan tengok haiwan-haiwan ni. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk kelas kita kali ini. Kita cover untuk kepentingan tumbuh-tumbuhan dengan hidupan liar sahaja. So dengan itu kita dah habislah untuk bab 8 ni, okey? Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. So habis dekat hidupan liar, habislah kita punya bab 8. Jadi untuk latihan minggu ini pula, cikgu nak pelajar semua buka muka surat 7 ni yang ada dalam modul. Okey, muka surat 7 ni dia minta pelajar semua isikan kepentingan lah tumbuh-tumbuhan dengan hidupan liar di dunia, okey? Mengikut apa yang dia dah minta, okey? So itu saja dulu untuk kali ini. Kalau ada apa-apa penerangan cikgu yang tak faham ke, yang mengelirukan ke, boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan, okey? Jadi kita berhenti sampai situ dulu. InsyaAllah jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.